Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Thabbit aqdamana wa tammin taqsirana ya rabbana rabbal alamin. La hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه اللهم اغفر لنا. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Ta'ala. Dapat sama-sama dalam pengajian hadis 40 yang dikarang oleh Imam Nawawi radhiyallahu anhu, dan kita baca syarahnya yang bernama Al-Jawahir Al-Lu'lu'iyah yang dikarang oleh Syekh Muhammad bin Abdullah Al-Jardani Dimyati radhiyallahu anhu. Jadi kita sampai pada hadis yang ke 37 daripada Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ar-Rasulillah sallallahu alaihi wasallam فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى قال إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة وإن هم بها فعملها كتبها الله عز وجل عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة. رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما بهذه الحروف. Itulah nas hadis yang diriwayatkan, dinyatakan oleh Imam Nawawi radhiyallahu anhu. Ini kita baca syarahnya lah. Daripada Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada perkara yang diriwayatkan daripada Tuhannya. Jadi lafaz yang dinyatakan oleh perawi ini menunjukkan kepada hadis yang sedang kita baca ni salah satu daripada hadis qudsi. Maksudnya hadis yang disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan setengah ulama kata hadis ni boleh juga dihukumkan sebagai hadis nabawi. Dan perkataan perawi fi ma yarwihi an rabbih, itu maksudnya ialah fi ma yahkihi an fadli rabbih. Maksud pada perkara yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyatakan tentang kelebihan limpah kurnia Allah Subhanahu wa taala. Maksud Rasulullah sedang menceritakan satu hadis menceritakan tentang limpah kurnia Allah Subhanahu wa taala. Maksud dia tak rujuk kepada hadis kursi, lafaz daripada Allah. Jadi itu dua cara lah untuk kita memahami lafaz fi ma yarwihi an rabbih. Maksud dia boleh jadi hadis kursi ataupun hadis nabawi. Jadi lafaz pertama dalam hadis ni ialah sesungguhnya Allah Ta'ala innallaha katabal hasanati was sayyiat. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mentakdirkan dan telah meletakkan di dalam ilmu Allah Subhanahu wa taala yang azali bahawa perbuatan manusia dibahagikan kepada dua. Satu dipanggil al-hasanat, kebaikan, dan satu lagi dipanggil as-sayyiat, kejahatan. Jadi kita selalu baca Rabbana atina fid dunya hasanah. Jadi dalam hadis ni kita akan dengar macam mana hasanat tadi itu disyarahkan oleh Nabi Muhammad SAW. Maksudnya hasanat tadi amat luas. Jadi dalam hadis yang ke-37 ni Rasulullah akan mengajarkan kepada kita satu sudut hasanah yang mungkin kita jarang ataupun mungkin kita abaikan. Jadi moga-moga apabila kita mempelajari hadis ni, jadi kita dapat mengetahui satu bentuk hasanat yang diajarkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Thumma bayyana dhalika, kemudian setelah Allah Ta'ala tadi membahagikan, mentakdirkan perbuatan manusia tadi terbahagi kepada baik dan
terbahagi kepada yang jahat. Thumma bayyana zalika, kemudian Allah Subhanahu wa taala, kalau hadis kursi, Allah Taala menerangkan macam manakah kebaikan dan macam manakah kejahatan tersebut daripada sudut niat manusia tadi. Jadi Rasulullah atau dalam hadis ini nyatakan, faman hamma bihasanatin, siapa yang sudah berazam untuk melakukan sesuatu kebaikan, falam ya'malha, tetapi dia tak dapat melaksanakannya, maksudnya dia tak dapat melakukannya sama ada dengan lidahnya ataupun dengan anggota badannya. Jadi dia tak dapat melakukan, maksudnya dia dah sampai kepada alham. Maksudnya alham ni ialah tingkatan 4 dalam keazaman, dalam kehendak manusia tadi. Tapi dalam hadis ni dimaksudkan dengan alham ni ialah al-azmu, maknanya keazaman yang dah putus. Maksudnya kita nak buat satu perkara, tetapi ada mani'in, ada satu perkara yang menghalang daripada kita nak buat perkara tersebut, ataupun kita tidak. Maksud kita dah berazam untuk buat satu kebaikan, tapi tu kita meninggalkan perkara tersebut dengan sebab terlupa, ataupun dengan sebab kesibukan, ataupun dengan sebab-sebab tertentu. Maka dengan semata-mata niat tadi, kita niat sesuatu kebaikan, kata Allah, Allah akan menuliskan kebaikan tersebut di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai hasanatan kamilah, satu kebaikan yang sempurna. Jadi dia bagi contoh, dia kata kalau ada seseorang manusia dalam satu tempoh masa, dia sentiasa bercakap, berazam di dalam dirinya untuk buat satu kebaikan tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala akan menuliskan kebaikan-kebaikan tersebut sepanjang masa yang dia niat tadi. Dari situ kita diajar, masa contohnya daripada sekarang kita niat berazam untuk menunaikan haji. Jadi kita simpanlah duit, kita usaha. Jadi kita dah berazam untuk menunaikan haji itu daripada sekarang. Lepas tu besok kita berniat lagi, kita berazam lagi. Jadi kalau 10 tahun kita berazam tadi, dengan semata-mata keazaman menunaikan haji tadi tu, kita dah dikurniakan dengan satu hasanah. Ataupun daripada sekarang kita niat, aku berazam untuk masuk suluk, untuk membersihkan hati dan seumpamanya. Sebab kita, nanti bila dia maklumkan kepada kita tentang tarikh suluk tersebut, jadi kita dah berazam sebulan, kita dah berazam 2 minggu sebelum tu. Jadi setiap hari kita berazam untuk bersuluk tadi tu, dah diberikan pahala tu. Jadi keazaman tu sendiri ialah satu ibadat. Maksudnya ibadat tu tak semestinya dengan tangan, dengan lidah, dengan duit. Semata-mata hati, kehendak tu, dia boleh dijadikan satu ibadat. Dan apabila, jadi itu dikata kalau dia berazam dan kalau ada halangan, maksud kita dah niat betul-betul nak bersuluk, sampai pada hari tu waliyahzubillah mungkin sakit ke, ataupun ada masalah lain tak dapat dielakkan. Jadi sepanjang setiap hari yang dia berazam, dia berniat untuk melakukan satu kebaikan tadi, dah ditulis satu pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam kitab ni dia bagi contoh, dia kata sebagaimana seseorang mengambil wuduk, kemudian dia pergi ke masjid untuk menunaikan solat jemaah. Tetapi apabila dia sampai tadi, dia tengok orang semua dah selesai semayang. Jadi dia memang tak dapat semayang jemaah dia lah. Jadi dia kata dalam kitab dia kata, a'tahu Allahu azza wa jalla mithla ajri man shalla jama'atan. Jadi Allah akan bagikan juga kepada orang tadi tu, sebab dia dah niat, tapi dia tak dapat nak menyempurnakan niatnya, maka Allah bagi juga kepadanya pahala sama seperti semua orang yang solat berjemaah tadi. Itu kita bincang orang yang berniat sesuatu kebaikan, tapi dia tak dapat menyempurnakan kebaikan tersebut. Allah Subhanahu wa taala dengan nama Rahman Rahim tadi, dia tetap memberikan ganjaran. Dan sekarang ni yang kedua. Yang kedua ialah dia wa in hamma biha fa'amilaha. Dia berazam, dia berniat untuk melakukan perkara tersebut dan dia benar-benar dapat menyempurnakannya. Katabahallahu 'indahu 10 hasanatin. Allah Taala akan menuliskan kepadanya paling minimum 10 hasanatin, 10 kebaikan. Qala ta'ala, man jaa bil hasanati falahu 10 amsalha. Siapa yang membawa satu saja kebaikan, Allah akan berikan kepadanya 10 kali ganda dari seperti kebaikan yang dia lakukan. Jadi 10 tu dalam kitab dia bagi tahu aqallu darajati tad'if. Itu ialah paling minimum darjat ataupun gandaan yang paling minimum yang Allah kurniakan kepada satu-satu kebaikan yang memang kita dah niat dan kita sempurnakan. Lepas tu dalam hadis yang kita tengah baca ni, Rasulullah kata ila sab'i mi'ati dha'fin, sehinggalah kepada 700 gandaan, ila adhafin kathirah,
sampailah kepada gandaan-gandaan yang amat banyak. Jadi dalam syarah dia kata digandakan, jadi 10 tu minimum, tapi macam sekarang ni kita berzikir, ada yang dapat 10, ada dapat 100, ada dapat 1000, ada dapat 1,000,000. Dia bergantung kepada bihasabi khulusin niyati, berdasarkan kepada keikhlasan niat. Kita datang ni niat kita bersungguh-sungguh ke, datang niat 100% ke, datang kerana segan ke, kena takut ke, dia macam-macam niat tadi tu. Wa ziyadatul ikhlas, dan bergantung juga kepada keikhlasan, wa huduril qalbi, dan adakah hati kita semasa kita datang berzikir, membaca tadi, hati kita ada tak ingatan kepada Allah tadi. Itu semua perkara yang mempengaruhi gandaan tadi. Wa ta'addin naf'i wa nahwi zalika, dan begitu juga sesuatu ibadat yang kita buat tadi tu, kemanfaatannya dapat pada diri kita sahaja ke, ataupun kemanfaatannya dapat kepada orang lain. Jadi apabila kita kata kita duduk berzikir, kita duduk beristighfar, berselawat kepada Nabi Muhammad SAW, jadi pahala atau kemanfaatan tu sememangnya lah pertama sekali dapat kepada diri kita yang menghadiri majlis. Cuma kita kena maklum di mana saja ada majlis zikir, maksudnya di mana saja manusia beristighfar, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan menyelamatkan tempat tersebut. Seluruh kawasan itu akan diselamatkan daripada bala bencana Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dalam penulis syarah dia membawa beberapa ayat Quran yang menceritakan tentang Allah menggandakan sesuatu amalan. Jadi daripada Imam Nawawi sendiri, dia berkata gandaan 10 tadi itu ialah perkara yang Allah telah wajibkan ke atas dirinya dengan limpah kurnia dan rahmatnya, dan janji Allah Ta'ala tadi tidak akan dimungkiri. Dan gandaannya lebih seperti 700 dan seumpamanya yang dikurniakan kepada manusia ialah semata-mata dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi ini pendapat Imam Nawawi. Maksud Imam Nawawi kata yang dalam hadis ni yang Rasulullah kata diganda 10, 700 dan lebih dari itu pada satu jenis ibadat. Macam tadi kita berzikir, kita buat satu ibadat yang sama, tapi Imam Nawawi kata satu ibadat yang sama tadi ada orang dapat 10. Maksud kita datang daripada rumah, kita niat memang nak berhadrah, kita niat memang nak baca Yasin. Jadi bila kita baca Yasin dan kita berzikir, ada orang dapat 10. Imam Nawawi kata ada orang dapat 100, ada orang dapat 1000, ada orang dapat 7000. Itu bergantung kepada kehendak Allah Subhanahu Wa Taala dalam melihat keikhlasan orang masing-masing. Tapi ada satu lagi syarah yang lain. Syarah yang lain ini nak bagi tahu amalan-amalan yang disyariatkan di dalam agama Islam ni, ada amalan yang digandakan dengan 10 kali ganda. Maksud bila Rasulullah kata digandakan 10 sehingga 700 sehingga beribu-ribu tu, itu dia berbeza pada sudut amalan tu sendiri, bukan amalan yang satu yang berganda-ganda tadi tu. Setengah pendapat dia kata ada satu amalan yang digandakan 10, ada amalan digandakan 20, 30 dan seumpamanya. Jadi pendapat kedua ni dia akan bagi contoh beberapa hadis yang menceritakan tentang gandaan pahala ataupun kebaikan sesuatu amalan yang berbeza-beza. Jadi kita ada satu contoh amalan yang digandakan 10, seperti apabila kita baca subhanallah, subhanallah, subhanallah. Sememangnya ada hadis mengatakan siapa menyebut subhanallah sekali digandakan 10 kali. Dan ada satu bentuk ibadat lagi yang digandakan sebanyak 15 kali gandaan, seperti apabila kita berpuasa 2 hari daripada sebulan. Kerana sabda Rasulullah SAW kepada Abdullah ibn Amr ibn As radhiyallahu anhu, dia kata sum yaumain, kamu puasa 2 hari, walaka ma baqiya minasyahri, dan kamu akan dapat ganjaran semua 28 hari tadi. Jadi mana dia puasa sehari, gandaannya sama seperti 15 hari. Dan ada juga beberapa amalan yang digandakan 20 kali dan digandakan dengan 30 kali ganda, seperti sabda Nabi SAW, siapa yang berkata subhanallah akan dikurniakan dengan 10 ganjaran, dan siapa yang menyebut la ilaha illallah dikurniakan 20 ganjaran. Maksudnya subhanallah tadi 10, la ilaha illallah tadi 20, dan siapa yang berkata alhamdulillah maka dia akan dikurniakan dengan 30 ganjaran. Jadi perbezaan gandaan dari itu sememangnya pada perbezaan ibadat itu sendiri. Dan ada ibadat yang digandakan sebanyak 50 kali gandaan, seperti siapa yang membaca Al-Quran, ni hadis, man qara al-Qur'ana bi'irabihi, siapa yang membaca Al-Quran dengan menjelaskan makna, falahu bi kulli harfin 50 hasanah, maka baginya bagi setiap huruf tadi ada 50 gandaan.
Jadi dalam syarah dia kata, jadi maksudkan dengan i'rab tu bukan i'rab nahwu saraf tu. Ma'rifat, maksud dengan i'rab tadi ialah ma'rifatu ma'ani al-fadhihi, mengetahui makna-makna lafaz tadi. Dan ini fadilat apabila kita tadi mempelajari bahasa Arab, kita mengetahui dan kita baca Quran tadi dengan memahami maknanya, maka dia kata digandakan pada setiap huruf, bukan setiap ayat. Setiap huruf tadi diberikan 50 ganjaran. Dan dalam hadis yang lain, man qara'al Qur'ana biwudu'in, siapa baca Quran dengan berwudu, falahu bikulli harfin 50 hasanatan, maka dia akan mendapat bagi setiap huruf tadi 50 kebaikan. Dan ada beberapa dan satu bentuk ibadat lagi yang digandakan 500 kali ganda seperti hadis salatul rajuli fi baitihi wa salatuhu fil masjid allazi yujami'u fihi bi 500 salatin. Maksud perbezaan semayang seseorang di rumahnya dengan semayang yang dibuat di masjid, tempat di semayang Jumaat. Maksudnya kita bincang ni hadis kelebihan sembahyang sunat di rumah. Dia kata bi 500 salatin, dengan digandakan dengan 50 kali ganda. Ataupun maknanya terbaliknya, maksud orang yang sembahyang di rumah bersendirian dibandingkan dengan orang yang sembahyang di masjid yang didirikan solat Jumaat. Maknanya dia sembahyang sunat di sana, dia akan diberikan gandaan sebanyak 500 kali ganda. Kerana masjid yang dibuat solat Jumaat tadi ialah masjid yang berkat, tempat perhimpunan manusia, rahmat turun. Jadi apabila seseorang tadi semayang di situ, dia akan diberikan 500 kali ganda. Beza dia kata dia semayang di rumah. Jadi apabila kita nak semayang, apabila kita semayang sunat atau kita buat sesuatu amalan di masjid yang dibuat solat Jumaat, dia lebih afdal daripada kita semayang di surau. Maksudnya kita berjalan, kita musafir ataupun seumpama, bila kita nak semayang di tengah jalan tadi tu, kita boleh pilih sama nak semayang di Ar ke, nak semayang di musolla ke, nak semayang di surau ke. Tapi dia kata paling afdal dah kamu semayang di masjid yang dibuat solat Jumaat, kerana ganjaran ni adalah 50 kali ganda. Dan ada beberapa ibadat yang digandakan sebanyak 700, dan satu ibadat lagi digandakan sebanyak 7,000. Seperti hadis siapa yang menghantar nafkah, maksudnya dia menyediakan nafkah fi sabilillah, dan dia tadi tetap berada di rumahnya, maksudnya dia menyediakan keperluan untuk orang pergi berperang. Pergi berperangnya zaman dulu angkat senjata, hari ini berperangnya dengan mengaji, maksudnya berperang memerangi kejahilan tadi. Falahu bikulli dirhamin 700 dirham, maka setiap dirham yang diinfakkan untuk manusia belajar ataupun manusia pergi perang tadi digandakan dengan 700. Siapa yang waman ghaza binafsihi, siapa yang dia sendiri pergi perang, maksudnya dia membelanjakan harta dan badannya sendiri pergi perang, dia pergi mengaji dan dia pergi mengajar, falahu bikulli dirhamin 7,000 dirham, maka setiap dirham yang dia belanjakan tadi digandakan sebanyak 7,000. Dan ada satu lagi bentuk ibadat yang digandakan sebanyak alfin. 1,000 ni maknanya sejuta. Liqauli alaihi salatu wassalam, man dakhala as-suq, siapa yang masuk ke pasar. Maknanya kita pergi tiap-tiap hari, kita ni nak pergi shopping komplek, mall dan seumpamanya. Tapi syaratnya faqala bi sautin murtafi', dia kena membaca ayat yang kat depan ni dengan suara yang tinggi. Apa yang dia nak baca tadi? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamd, yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut, biyadihil khairu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maksudnya dia baca ayat kita selalu baca wirid selepas sembahyang tadi, dibaca dengan suara yang kuat supaya orang yang tengah lalai di dalam pasar atau tempat setan-setan berkumpul tadi tu, dan apabila kita baca dengan suara yang kuat, kataballahu lahu alfi hasanah, Allah akan berikan kepadanya 1,000,000 kebaikan. Wa maha'ahu alfi sayyi'ah, dan Allah akan padam daripadanya 1,000,000 kejahatan. Wa rafa'alahu alfi darajah, dan Allah akan mengangkat 1,000,000 darjat. Wa bana lahu baitan fil jannah, dan Allah berikan kepadanya satu rumah di dalam syurga. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmizi radhiyallahu anhu. Jadi wa kana Ibnu Umar wa Salim bin Abdullah Muhammad Wasi' wa ghairuhum. Jadi beberapa orang sahabat ni yadkhuluna as-suq, mereka akan pergi ke pasar li naili fadilati hadha dhikr, semata-mata nak membaca wirid tadi,
dengan suara yang kuat di pasar tersebut untuk dikurniakan dengan fadilat yang Rasulullah kata digandakan sampai 1 juta tadi. Dan pernah ditanya kepada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kamu pernah dengar tak Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan membalas satu kebaikan dengan 1 juta kebaikan? Maka berkatalah Sayyidina Abu Hurairah, aku pernah mendengar Rasulullah berkata, innallaha, sesungguhnya Allah Taala la yajzi 'ala al-hasanatil wahidati alfi hasanah. Orang tu tanya, pernah tak kamu dengar satu amalan digandakan 1 juta? Sayyidina Abu Hurairah jawab, dia kata, aku bukan dengar 1 juta. Aku dengar Rasulullah kata satu amalan digandakan sebanyak 2 juta kali. Jadi Sayyidina Abu Hurairah kata, faqad warada, sesungguhnya telah datang daripada Rasulullah, man qala la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ilahan wahidan samadan lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Maksud kita baca la ilaha illallah tadi, lepas tu kita cantumkan dengan surah Al-Ikhlas tadi. Tapi baca ni macam ni lah, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ilahan wahidan samadan lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Tapi syaratnya baca ni 11 marrah, dibaca 11 kali. Nescaya Allah Ta'ala akan menuliskan kepadanya alfi hasanah, 2 juta kebaikan. Waman zada, siapa baca lebih lagi daripada 11, zadahullah, Allah akan menambah lebih lagi kurniaan tersebut. Dari setakat itu kita berhenti dahulu lah syarahan tentang hadis yang ke-27 ni. Moga-moga Allah Ta'ala izinkan di masa yang akan datang kita sambung semula syarahannya. Jadi difahami daripada situ terdapat gandaan terhadap sesuatu amalan yang kita buat. Cuma soalannya, semua gandaan ni dia mempunyai satu syarat. Syaratnya ialah al-qabul, diterima ibadat tersebut. Bila ibadat tadi diterima, baru diberikan gandaan tadi. Jadi tujuan apabila kita berjumpa dengan syekh-syekh besar macam Syekh Sobah datang, tujuan ni lah dia selalu sebut kepada kita qabulun insya-Allah, Allahu qabul kan. Maksudnya dia doa kepada kita supaya Allah terima amalan tadi. Kalau kita buat amalan, kita berkhidmat sepanjang dia datang seumpamanya. Yang penting daripada semua tu ialah qabulun. Apabila Allah terima dengan sebab keikhlasan sepanjang seumpamanya, barulah diberikan ganjaran. Dan ganjaran tadi ialah sebagaimana dinyatakan dalam hadis, ada berbagai bentuk dan digandakan tanpa had. Cuma yang pernah dinyatakan oleh nas daripada hadis yang paling banyak ialah sebanyak 2 juta gandaan diberikan apabila seseorang tadi membaca wirid tersebut. Jadi moga-moga Allah memberi kefahaman kepada kita, dan moga-moga kita dapat mengamalkan ini dan dapat menjaga, maksudnya mewujudkan keazaman untuk sesuatu ibadat. Maksudnya mungkin kita, apa sahaja benda yang kita buat, macam contoh kita tadi berniaga. Jadi kita azam dalam hati kita, aku berniaga untuk membantu umat Islam. Jadi setiap hari kita bekerja tadi tu, sama dia di hujung nanti kita dapat bantu umat Islam ke, ataupun tak dapat sebaliknya, tiap-tiap hari tu dah ada pahalanya. Ataupun kita belajar agama ke, kita niat, aku memang belajar agama ni untuk mengajar manusia, mendekatkan manusia kepada Allah Ta'ala. Dan satu hari kalau Allah Ta'ala letak kita di tempat mengajar, menjadi ustazah ataupun seumpamanya, jadi di 10 tahun dia belajar tu, tiap-tiap hari dia dah dapat kebaikan tadi. Jadi tu penting sangat kita berniat tu awal. Maksud dia awal kita nak buat kerja, kita dah niat, aku buat kerja yang baik ni, apa keazaman apa yang aku nak buat kebaikan tadi kepada umat Islam. Apabila kita dah sampai masa untuk kita mempraktikkan, kalau kita dapat buat, dapatlah gandaan 7 juta dan seumpama tadi tu. Tapi sekiranya tak dapat disempurnakan, ada orang dia niat tapi sampai masa dia meninggal dunia, jadi setiap hari tu dia dah dapat dah pahala niat yang diazamkan di dalam dirinya. Wallahu ta'ala alam. Bila sekalian baik daripada Allah Ta'ala, segala salah silap daripada diri saya sendiri. Wa aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum.